Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so today we're going to proceed with chapter 9, Consumer and Diffusion of Innovation. Okay, so chapter 9 ni adalah chapter macam mana consumer menerap atau menerima sesuatu inovasi. Okay, so harap semua bersedia. So, diffusion of innovation atau penerimaan terhadap satu inovasi. How are new product and service accepted? Macam mana satu produk dan juga satu services itu diterima. Okay. So this chapter look at consumer acceptance of new product also cause the diffusion of innovation. The product can be new to the world or can be smaller changes such as a new flavor for existing chewing gum. Okay. So chapter ini kita akan terangkan atau kita akan study tentang diffusion of innovation. Maksudnya macam mana penerimaan terhadap satu inovasi. Sesuatu produk itu boleh dikatakan baru terhadap dalam satu pasaran atau mungkin perubahan yang baru terhadap produk yang dah ada dalam pasaran. Okay. So diffusion process, the process by which an acceptance of innovation is spread by communication to members of social system over a period of time. Okay. So adalah satu proses di mana penerimaan seseorang terhadap satu inovasi itu dan macam mana dia atau macam mana satu perubahan itu dikomunik atau dibicarakan atau mungkin diberitahulah. Okay, diberitahu kepada members of social system dalam sesuatu masa. Okay, element of diffusion process ni adalah elemen-elemen yang ada bawah proses penerimaan. Kita ada innovation, channel of communication, social system dan juga masa. Kita akan tengok satu persatu. Innovation. Okay, so kalau innovation ni kita nak terangkan apakah maksud innovation. Kita tengok dekat sini. Firm oriented definition ni kalau dalam aspek syarikat. Ya ampun, buruk tulisan. Syarikat. So kalau dalam syarikat, produk itu dikategorikan sebagai baru. Okay, sama ada perubahan dalam satu produk yang dah dalam pasaran atau memang produk yang baru 100%. So, company akan statekan tu sebagai produk baru. Okay. Product oriented definition. So, kalau dari produk itu sendiri adalah sama ada dia adalah continuous atau dynamically continuous atau discontinuous. Kita akan tengok satu persatu. Continuous tend to be a small change, does not really change consumer pattern. Ni maksudnya perubahan kecil. Perubahan kecil. Okay. So dia tidak mengubah consumer punya pattern, tapi dia buat penambahbaikan. Okay, mungkin kalau sebelum ni jual macam tadi chewing gum hanya satu flavor, mungkin kali ni dia tambah lagi beberapa flavor. Kalau dulu packaging dia hanya kecil saja, sekarang kita tambah packaging size yang sederhana dan size besar. Itulah. Okay. So produk itu sebenarnya produk yang memang dah dalam pasaran, cuma dia buat penambahbaikan sahaja. Dan yang kedua adalah dynamically continuous, more disruptive, continue to change something you have done before but there are often changes in your method and style. So untuk dynamically continuous ni adalah produk yang sama juga, dah pernah ada dalam pasaran, cuma kali ni kita ubah method kita dan juga style kita. Okay. So kalau sebelum ni produk ini hanya ada dijual di satu kedai sahaja, tetapi sekarang kita ubah, kita boleh dapatkan produk tersebut dekat kedai-kedai lain juga dan mungkin cara pembelian itu berbeza. Kalau sebelum ni nak dapatkan produk tersebut, kita boleh beli terus, tetapi mungkin sekarang kalau nak beli, kita kena beli satu produk lain baru kita boleh beli produk yang tu. Macam itulah, kita ubah metod pembelian, metod penjualan dan juga style pembelian. Kalau sebelum ni nak beli, hanya beli online, mungkin sekarang kita boleh dapatkan produk tersebut ada kat depan kita. Macam itulah contohnya. Okay. So discontinuous pula adalah consumer adapt to an entirely new way of doing something. Maksudnya adalah produk yang memang baru dalam pasaran di mana perubahan yang drastik. Okay. iPod contohnya adalah example yang terbaik apabila kita tutup atau kita matikan penjualan tape deck, pembuatan tape dan juga CD player. Ini memang bukannya perubahan yang kecil, memang perubahan yang besar lah. Kalau dulu dalam bentuk CD player, sekarang terus tukar kepada iPod. Okay. So, dan seterusnya, the innovation kalau berdasarkan market pula based on consumer exposure. How much consumers see and know about new product? Is it new from a market oriented perspective?
if it has been purchased by a very few people and has only been on the market for a short time. So kalau berdasarkan daripada market, pasaran pula. So kita akan tengok pada pandangan consumer, macam mana consumer lihat tentang satu produk itu. Adakah produk itu memang benar-benar baru atau produk itu adalah pesaing yang baru datang. Maksudnya ada orang lain yang dah jual produk itu dalam pasaran, tetapi kita masuk sebagai pesaing baru dalam pasaran. Which is innovation tu, adakah orang tu tengok memang baru betul dikenalkan dalam dunia ni, atau adakah innovation tersebut adalah pesaing yang hampir sama dengan orang yang dah pernah keluarkan sebelum ini. Itu berdasarkan market orientation lah. Kadang-kadang kita rasa produk tu macam baru, tetapi consumer rasa dia dah pernah rasa produk tu kat tempat lain. So itu adalah berdasarkan daripada market. Tapi kalau perception of consumer, pengguna yang memang menggunakan produk tersebut, mereka akan judge dia sebagai baru, berinovasi, baru diperkenalkan dalam pasaran. So kalau market tadi secara keseluruhan, kalau consumer ni konteks yang lebih kecil. So innovation of new product characteristic, maksudnya apakah innovation product yang kita nak kenakan dalam pasaran ni? Kita ada 5 faktor. Yang pertama adalah relative advantage, degree to which consumer consider it superior to existing product. So mereka, consumer menganggap produk ini ada extra feature berbanding produk yang dah ada dalam pasaran. So produk tersebut bagi lebih advantage kepada consumer. Seterusnya adalah compatibility, degree to which consumer feel it consistent with their present need, value and practice. So produk tersebut mestilah memang menjadi permintaan dan juga kehendak consumer. So kita introduce produk baru, produk tersebut mestilah tidak lari dari apa yang consumer nak. Kalau kita introduce produk baru tapi consumer tak nak produk tu, mungkin dah old school atau mungkin dah tak mengikut trend, so dah tak compatible lah, rugilah kalau kita jual consumer tak nak beli. So consumer pun menganggap ni bukan teknologi baru ni, teknologi lama ni, macam itu. So then seterusnya adalah complexity, degrees to which it is difficult to understand or use. So ni ada 2 aspek. Satu adalah consumer nak yang memudahkan, consumer juga nak ada yang kena belajar dulu. Ni ada 2 faktor lah complexity ni. Kalau memudahkan ni maksudnya ada setengah consumer dia suka produk tersebut memudahkan untuk digunakan, mudah untuk dapatkan, dan juga mudah untuk consumer dapatkan experience. Ini adalah produk-produk yang memudahkan ni, produk-produk yang banyak membantu consumer lah. Tetapi ada setengah consumer dia suka produk yang susah untuk digunakan dan mereka kena study sebelum digunakan. Contohnya produk-produk yang berteknologi. So bila ada teknologi baru, consumer ni dia suka try produk yang berteknologi baru. Dengan itu, apa mereka kena buat sebelum mereka try? Mereka kena study dulu sebelum gunakan satu barangan itu. So dan seterusnya adalah trialability. Produk tersebut boleh ditry atau boleh dicuba dalam masa yang singkat. So banyaklah ni teknologi pun kita boleh try. Kalau kita pergi kat center, kita boleh dapatkan produk testing untuk test, sama ada test drive atau mungkin test new phone. Dan juga kalau produk tersebut berbentuk makanan tersebut ada tester, atau perfume, mungkin perfume tu ada tester. So bila orang boleh try produk tu, boleh test produk tu, orang akan anggap tu produk baru. Sebab itu dia provide tester untuk customer try pakai. Dan seterusnya adalah observability, degree to which its benefit can be observed, imagined or described. Maksudnya consumer boleh bayangkan, consumer boleh perhatikan, dan consumer boleh describe atau explain tentang satu barangan itu. So kalau kita nak buat innovation tentang satu produk, innovation tersebut mestilah boleh diterangkan. Jangan kita cakap, ni produk baru, teknologi apa? Macam tu lah. Tak boleh lah macam itu. Mestilah innovation satu produk itu boleh diterangkan. So bila boleh diterangkan, dia akan masuk bawah observability. Seterusnya adalah channel of communication. Macam mana nak communicate ke satu innovation atau satu teknologi baru itu. Channel of communication, kita ada marketer to consumer, consumer to consumer, influential impersonal sources. Marketer to consumer ni biasalah proses marketing.
di mana marketer akan buat promosi kepada consumer. Tapi kalau consumer ni kita boleh katakan sebagai viral atau word of mouth. Okay, perbualan consumer. So bila consumer dengan consumer saling berbual, okay, dan mereka perkenalkan produk itu kita panggil consumer to consumer. Tetapi kalau marketer atau penjual kepada consumer, itu adalah proses of marketing. Terusnya adalah influential in personal sources. Maksudnya pengaruh daripada sources. Contohnya macam bila artis-artis pakai, orang-orang terkenal pakai. So mereka dalam masa yang sama mempromosikan atau mengintroducekan produk baru yang berteknologi tinggi atau berinovasi baru. Seterusnya adalah social system. Modern social system accept more innovation to their, ini adalah sistem social system yang moden yang kini. Positive attitude toward change. Mereka lebih positif bila ada perubahan atau mungkin ada teknologi baru yang diperkenalkan. Okay. Advanced technology and skill labor force. Apabila ada tenaga kerja yang lebih berskill dan juga berteknologi tinggi. Respect for education and science, orang yang bereducation dan juga orang yang faham tentang dunia sains teknologi ni. Emphasize on rational and ordered relationship status. So, mereka bergantung pada rational dan juga dunia kini. Okay, so mereka tahu benda tu dah outdated, so dah tak boleh pakai. So, mereka tahu teknologi yang kita baru perkenalkan itu adalah teknologi baru dan sangat diperlukan oleh masyarakat sekarang. Okay. Seterusnya adalah an outreach perspective first member interact with outsider. So, apabila members dalam satu organisasi atau mungkin dalam satu kumpulan atau dalam satu masyarakat itu berinteraksi dengan orang luar, di mana orang luar yang teknologinya lebih canggih, lebih maju, macam Jepun. Okay. So, bila ada produk tersebut diperkenalkan kat sana dan produk tersebut kita war-warkan dekat Malaysia, so secara tak langsung kita dah introduce inovasi baru itu terhadap kawasan atau social system kita lah di kawasan sekeliling dan kawasan setempat. Dan seterusnya a system where members can see themselves in different role. Okay. So satu sistem di mana member dalam sistem tersebut boleh tengok diri mereka sebagai role yang berbeza. Contohnya macam kalau dia adalah bos dalam syarikat. Okay. So dia kena rajin cari new information, new teknologi, new innovation untuk diperkenalkan dalam syarikat dia, supaya pekerja-pekerja dalam syarikat dia also updated tentang new trending ni. Okay. So mana bosses dapat info? Daripada klik, daripada network dia atau daripada dia punya supplier dia. So dia dapat info, dia akan maklumkan kepada pekerja dalam syarikat dia. Kalau teknologi tersebut kena dengan dia punya bisnes, so mereka boleh rancang untuk keluarkan teknologi, produk berteknologi baru seperti syarikat pesaing. Okay. Seterusnya adalah masa. Okay. So, untuk kita perkenalkan satu produk baru ini, sebenarnya dia banyak main dengan masa juga sebenarnya. Okay, yang pertama adalah purchase time. Masa pembelian. Okay. So, masa pembelian itu memainkan peranan penting terhadap satu inovasi itu kerana apabila produk tersebut memang baru diperkenalkan dalam pasaran dan siapa-siapa yang beli produk tersebut pada masa tersebut merupakan masa yang terbaik untuk jadikan mereka sebagai penerima teknologi baru. Okay. Kalau misal produk tersebut dah diperkenalkan dalam pasaran lebih kurang 10 tahun yang dahulu, kita baru nak try sekarang. Maksudnya kita bukannya mencuba teknologi baru apabila produk tersebut dikeluarkan. Kita ni nak tunggu orang lain try dulu baru kita nak try. Okay, itu ada kategori-kategori, nanti saya terangkan kejap lagi. Seterusnya adalah adopter kategori. Kategori penerima. Ada penerima baru, ada penerima lama, ada penerima yang pemerhati sahaja lepas tu baru dia nak try produk tu. Okay. Seterusnya adalah rate of adoption. Nah, ni pun saya akan terangkan kejap lagi. Okay. So, ni adalah adopter kategori yang tadi saya beritahu. So, yang pertama adalah innovator. First to buy the mini netbook. Okay, ni adalah orang yang bila produk tersebut baru dikenakan dalam pasaran, dia jadi pembeli pertama. Okay. So, kenapa mereka nak beli? Sebab mereka ni adalah orang yang suka try. Suka try, suka ambil risiko dan juga suka jadi pioneer. Pioneer kita panggil.
dalam mencuba sesuatu barangan itu. Okay. So then mereka ni suka lebih kurang kalau bahasa YouTuber ni suka review lah produk baru. Bila produk tersebut dah lama diperkenalkan dalam pasaran, lepas tu kita baru nak buat review, tak ada orang yang berminat nak tengok sebenarnya. Okay. So then seterusnya early adopter will buy mini netbook shortly after its introduction on. So apabila innovator ni dah kenalkan tentang produk yang dia try tu, dah buat review tentang satu barangan itu. So next kategori yang bila dia tengok innovator dia beli tu adalah early adopter. Okay. So apabila orang dah kenalkan tentang produk tu, orang dah bagi review tentang produk tu, dia pun beli. So ni adalah kategori early adopter. Okay. Seterusnya masuk pada early majority. Early majority member of the first second of the mass market who would purchase the mini netbook. So apabila early adopter ni dah war-warkan, dah bagi tahu tentang kelebihan satu produk itu, lepas tu orang pun berpusu-pusu lah nak dapatkan. So that pusu-pusu orang nak dapatkan tu adalah kategori yang ketiga. Di mana kalau awak tengok macam iPhone 12 baru diperkenalkan dalam pasaran. So kita tengok orang beratur dekat depan mesin tu atau depan kedai yang jual Apple product tu beratur panjang. So yang that beratur panjang tu masuk bawah early majority. Tetapi kalau innovator dan juga early adopter ni orang yang dah buat review dulu kat YouTube awal-awal lagi sebelum orang ramai-ramai berpusu-pusu nak dapatkan produk itu. Okay. So then seterusnya masuk pada late majority. Second half the mass market who would purchase the mature mini netbook. Ini adalah golongan kedua pula. Okay, so kita tengok tadi yang batch yang pertama yang berpusu-pusu, lepas tu masuk pada second kedua yang berpusu-pusu juga nak beli. Sebab apa? Sebab early majority ni, kategori yang ketiga ni, dia dah war-warkan dan dia dah dapatkan dan dia bagi tahu kat saudara mara dia, dah bagi tahu kat kawan-kawan dia. So that kawan-kawan dia termasuk dalam kategori ini. Lepas tu seterusnya masuk pada laggard. Okay, laggard ni adalah kumpulan terakhir yang akan beli apabila dah ramai dah orang pakai, dah ramai dah orang review, barulah dia nak beli. Itu masuk pada laggard. Okay. So awak kategori yang mana kalau satu produk terkenalkan dalam pasaran? Adakah awak innovator? Wow. Adakah awak early adopter? Wow. Adakah awak early majority? Adakah awak late majority? Atau adakah awak laggard? Ni macam saya masuk pada laggard. Di mana dah ramai orang pakai, dah banyak review, lepas tu orang pun komen, okay, saya dah try pegang produk tu daripada orang lain, barulah macam saya berminat nak beli. Bukan apa, takut ambil risiko. So saya masuk pada adoption process, proses penerimaan. The stages to which an individual consumer pass in arriving at decision to try or not to try, to continue using or discontinue using of a new product. Itu adalah adoption process, di mana satu tahap atau satu stages di mana consumer membuat keputusan sama ada nak try atau tak nak try, nak teruskan guna atau tidak teruskan guna terhadap satu produk itu. Itu adalah adoption process, proses penerimaan. Okay. So kita ada 5 stages in adoption process. Yang pertama adalah awareness. Okay, awareness ni lebih kurang macam awareness lah. Okay. Consumer is the first exposed to the product innovation. Okay. So ini adalah consumer dikenalkan tentang produk tersebut atau inovasi tersebut. Okay. Contoh kat sini, Eric sees an advertisement for 23-inch thin LCD HD TV in a magazine he is reading. So ini contoh Eric lah. Eric ni first time nampak TV baru yang diperkenalkan dalam pasaran yang keluar dekat magazine. So dia baca kat magazine ni lah. Okay. So yang masuk pada interest. Consumer is interested in the product and search for additional information. So Eric reads about the HDTV set on the manufacturer website and then goes to electronic store near his apartment and has a salesperson show him the unit. So dia berminat. Bila dia berminat, dia akan buat research, dia akan cari tentang produk tersebut, dia akan baca tentang produk tersebut. Lepas tu dia akan pergi tengok depan-depan untuk puaskan hati dia. Seterusnya dia akan buat evaluation. Consumer decide not to believe that this product or service will satisfy the need, a kind of mental trial. Okay, so maksud kat sini bagi tahu dia akan buat evaluation. Bila dia dah tengok depan-depan, dia dah buat kajian, perlu tak aku produk ni? Kena beli tak produk ni? Okay. After talking to a knowledgeable friend, Eric decided that this TV will fit nicely on top of chairs of his bedroom. He also
call his cable company and find out that he can exchange his standard cable box at no cost for an HDTV cable box. So ini adalah Eric tadi, okay, apabila dia dah pergi tengok, dia dah pergi observe, dia dah survey produk tersebut, dia pun decide dalam hati dia nak beli ke tak nak beli, nak beli ke tak beli. Lalah dia beli juga sebab dia rasa TV tu sangat sesuai letak dalam bilik dia, dan juga dapat pemasangan cable box kat rumah yang boleh, yang upgrade lah sistem untuk dia punya HDTV tu. Maksudnya tak ada masalah untuk dia pakai HDTV tu di rumah. Seterusnya masuk pada trial. Consumer use the product on a trial limited basis. Since the HDTV set cannot be tried like a small tube of toothpaste, Eric buy the TV at this local electronic store of his way home. Apa yang saya cakap ni? On his way home from work. The store offers a 14-day full refund policy. So disebabkan Eric ni tadi dia dah pergi kedai tu kan, dia dah try TV tu, dia rasa TV tu okey, tapi TV tu tak boleh try pula untuk pakai kat rumah. Jadi apa dia boleh buat? Dia cari store lain yang boleh provide trial basis. Maksudnya pakai dulu, kalau tak selesa atau tak okey, boleh datang pulang kembali atau datang tukar. Okey. So tetapi lain pula konsepnya kalau misal produk tersebut contohnya macam perfume ke, makanan seperti nugget ke, atau mungkin test produk barulah. Dalam pasaran ni ada provide tester di mana kita boleh test. So kalau yang test tu, apabila kita test tak selesa, macam tak sedap ke, tak okey ke, so kita boleh terus decide tak nak beli benda tu. Tapi untuk yang macam TV ni pula, dia kena ada trial basis. Maksudnya dia kasih pinjam sekejap lah, pakai dekat rumah, okey ke tak. Kalau okey baru beli, kalau tak okey sila pulang balik dalam keadaan yang sama. Okey. Dan seterusnya kita ada adoption atau rejection. If trial is favorable, consumer decide to use the product on a full rather than limited basis. If unfavorable, the consumer decide to reject it. Apabila dia telah pakai selama 1 hingga 14 hari, dia rasa okey, dia tinggal proceed bayaran je lah, pakai je produk tersebut. Tetapi kalau rasakan produk tersebut tak okey, so pulangkanlah. Itu termasuk bawah level yang terakhir sekali, which is adoption atau rejection. So Eric love his new HDTV set and expects many years of service from it. So Eric tadi, dia telah bersetuju dengan produk yang dia dah try kat rumah dia. So dia tinggal bayar je lah. So proceed, pakai je produk tersebut. Seterusnya adalah consumer innovator. Consumer innovator ni adalah, tadi saya beritahu lah, innovator. Dia adalah orang pertama yang try produk tersebut masa produk tersebut baru launching. Okay. The earliest purchaser of new product tend to have higher level of education, social interaction, opinion leadership, venture soundness dan juga social status. Orang-orang yang macam ginilah yang kita akan anggap sebagai influencer dekat YouTube dan juga IG, di mana produk tersebut belum boleh didapatkan di store-store official kat dalam pasaran, tetapi dia dah ada dulu produk tersebut. Sebab apa? Sebab syarikat mengenal pasti dia ni sebagai influencer. Bila dia try produk tersebut, dia buat review dan orang tertarik untuk try produk tersebut. Maksudnya teknik influencer dia tu berjaya lah. Okay. So seterusnya masuk bawah, sama juga consumer innovator. Interest in product category, they may buy magazine from based around this product or constantly visit retailer, website and blog devoted to the sources. Dan seterusnya adalah opinion leader, di mana ini adalah macam mana seseorang consumer tu boleh innovate untuk try. So kalau awak tengok yang pertama tu, interest in product category, memang dia berminat dalam kategori tersebut. Yang kedua adalah dia memang dah beli magazine, buat kajian, dah tengok depan-depan dekat retailer ke, dekat website, kat blog terhadap barangan tersebut. Dan juga opinion leader, dah ada orang try produk tersebut dan orang tu bagi motivation kat dia untuk dia dapatkan produk tersebut. Okay. Okay, baiklah, seterusnya masuk pada personality trait. Okay, perceived risk and venture soundness. Okay, so consumer innovator ni dia punya traits yang berbeza dengan orang lain. Sebab apa? Sebab dia ni nak jadi innovator, nak jadi influencer. Jadi mereka ni adalah risk taker. Okay, if a consumer tend to have lower perceived risk, they are more apt to try a new product. So maksudnya bila mereka ada kurang rasa takut nak mengambil risiko,
So mereka ni lebih cenderung untuk cuba produk baru. Okay. So venturesomeness, a related concept to risk, as it is measure of consumer willingness to accept new risk atau to accept risk for new product, but also be signal of an innovator. So apabila mereka memang jenis yang nak cuba try produk baru, nak rasa produk baru, so mereka kita boleh anggap sebagai innovator lah. Mereka sanggup nak cuba produk baru sebelum orang lain cuba. Okay. So purchase and consumption characteristic, they tend to be less brand loyal, are deal prone, and are heavy user of product category in which they innovate. So ikut jugalah mereka ni jenis suka kategori mana. So ada setengah orang dia suka bidang teknologi. So bila ada ni teknologi introduce in the market, mereka suka nak try. So ada setengah orang dia suka industri pemakanan. So bila ada new product atau new produk makanan yang diperkenalkan dalam pasaran, mereka nak cuba. So ikutlah kategori mana mereka suka. So mereka ni tidak brand loyal, tak loyal pada salah satu brand sebab mereka akan cuba semua brand yang ada. Okay. Seterusnya media habit pula, show us they have a greater total exposure to magazine, especially those involved in category which they innovate. Okay. So kalau misalnya mereka ni suka try produk makanan baru, so mereka suka baca media akhbar dan juga info-info tentang makanan yang baru. Kalau mereka suka try teknologi baru, maksud kita tahu mereka ni sentiasa observe dan juga dapatkan informasi terkini tentang teknologi dalam pasaran. Okay. So seterusnya kalau ikut social characteristic dan juga demographic characteristic, ini lebih general. Dia tak kira pelbagai peringkat umur daripada muda sampailah yang tua, daripada mana dia berada. Kalau misalnya dia ni bawah kategori innovator, benda ni adalah tidak affected. Okay, so mereka orang kaya ke, mereka orang biasa-biasa ke, mereka kanak-kanak, bukan kanak-kanak tak adalah, remaja ke, dewasa ke, atau orang tua ke yang jenis suka try produk baru, so mereka akan masuk bawah kategori consumer innovator. So ada generalized consumer innovator, ada tak consumer innovator yang umum? Okay, domain specific versus global innovativeness. So ada setengah consumer innovator ni dia hanya akan buat review dan juga test daripada produk yang keluar daripada negara sendiri sahaja. Tetapi ada juga yang global, produk international pun dia akan cuba dan dia akan jadi influencer lah. Okay. So teknologi innovator, tengok jugalah, ada yang teknologi tu ikut pada range dia lah. Ada yang suka try kereta baru, ada yang suka try phone baru, ada yang suka try benda-benda teknologi yang baru. Okay, dia ikut bawah category of the technology. There is another group called technophiles who tend to purchase technologically advanced products soon after they introduce in the market. So technophiles adalah satu kumpulan di mana apabila produk tersebut lepas launching, mereka terus order. Mereka berebut-rebut nak jadi orang pertama yang order nak try produk tersebut. Okay. Tetapi ada technophiles yang tak perlu order pun, tetapi setengah syarikat dah identify yang mereka ni adalah influencer, so mereka dapat awal free produk ni. Contohnya macam syarikat wayang. Okay. So before mereka keluarkan cinema showtime untuk public tonton, mereka akan offer influencer untuk tonton dulu dan buat review dan bagi tahu dekat market lah. Sebelum mereka buat review dekat mereka punya IG story ke, atau dekat live ke, Facebook live ke, YouTube Premiere ke. So cara tak langsung mereka tolong viralkan, promotekan tentang satu produk baru itu. So that's all for this chapter. Okay. So kita tinggal satu lagi chapter sebelum final. So take care everyone. Stay safe. See you in next lecture. Okay. Goodbye everyone.